dari cahaya lilin yang sama-sama tu, mereka nampak seekor kucing hitam tengah jilat-jilat bulunya. Tak semena-mena Tajudin menjerit. TJ terkejut bila tengok tangan kanan Tajudin berdarah. Tajudin kena stakar kucing, kata Maniam. Tanpa buang masa, TJ terus koyak hujung baju dia. Dengan cebisan kain tu, TJ kesat darah dekat tangan Tajudin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 73, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tanpa buang masa, TJ dengan datuk dia tinggalkan kawasan tebing sungai menuju ke balai polis dan ceritakan pada sarjan tentang rancangan yang telah diatur. Datuk TJ kemudiannya diajak oleh Tajudin, seorang anggota polis dekat situ, ke rumahnya. Ajakan tu Datuk TJ penuhi. Malam tu setelah solat isyak, Datuk TJ melangkah ke muka pintu. "Saya nak ikut sama," kata Tajudin. Tajudin meluru ke bawah. Kalau tadi Tajudin pakai pakaian seragam, sekarang pakaian tu tak digunakan sebab dah selesai bertugas. Mereka bertiga terus menuju ke balai polis. Sampai dekat balai polis, Datuk TJ bersembang kejap dengan sarjan. Dan sarjan suruh seorang anggota polis berketurunan India bernama Maniam teman mereka menuju ke tebing sungai. Sampai je dekat tebing sungai, Datuk TJ terus berdiri dekat tempat dia bertinggung siang tadi. TJ pula disuruhnya berdiri dekat pokok besar, manakala Tajudin dan Maniam berdiri tak jauh daripada TJ. TJ renung ke sungai. Tak nampak apa-apa pun. Semuanya nampak hitam je. Kemudian Datuk TJ suruh TJ bakar lilin. Cahaya lilin tu terus menerangi kawasan tersebut. Tajudin dan Maniam segera menghampiri Datuk TJ. Tajudin bersuara, "Bila nak mulakan?" "Sekejap lagi." "Kenapa?" "Kalau kamu rasa jemu, kamu boleh balik. Biar aku selesaikan sendiri." "Bukan macam tu. Saya rasa dah lama betul kita duduk sini. Kerja macam ni mesti kena sabar." Mereka terdiam dan terus duduk dalam lingkungan cahaya lilin. Tak lama kemudian, Datuk TJ bersuara, "Sekarang aku nak mulakan. Tapi ingat pesan aku ni, jangan guna lampu pecit kecuali bila kamu dengar suara aku dekat tengah sungai." Bila Datuk TJ melangkah, TJ terdengar suara kucing mengiau panjang dan terasa seram. "Bunyi kucing," kata Maniam. Datuk TJ terus perhati ke kiri, ke kanan. "Aku pun dengar suara kucing." "Pedulikan," kata Datuk TJ. Dia terus melangkah. TJ toleh ke kanan pada rimunan pokok kecil yang ada dekat situ, dan ternampak ada sepasang mata binatang yang kelihatan kemerah-merahan renung ke arah dia. Serentak dengan tu, terdengar ranting-ranting kering macam dipatah-patahkan oleh manusia. TJ bersuara, "Tok, aku tahu apa yang kamu dengar dan lihat. Pedulikan Tamah." Datuk TJ teruskan melangkah menuruni tebing sungai. Mereka bertiga jadi tak tentu arah bila Datuk TJ menyelam dalam sungai itu. Perasaan mereka terus bertambah cemas bila terdengar suara lolongan anjing liar dari arah Pekan Parit. Suara kucing jantan mengiau muncul diikuti dengan bunyi kuku kucing mencakar papan. Semuanya muncul dari arah pokok-pokok kecil di sekeliling mereka.
Perasaan takut, cemas dan bimbang terus menghantui perasaan mereka bertiga. 2-3 kali Tajuddin keluarkan lampu picit nak suluh kawasan sekeliling. Tapi setiap kali lampu picit dikeluarkan, Maniam selalu bisikkan tentang pesan Datuk TJ tu. TJ tercium bau bunga tanjung cukup wangi. Suara kucing terus mengiau. TJ capai sebatang kayu dengan niat kalau ada binatang melintas dekat depan dia, dia nak pukul. Mereka terus duduk berhimpit-himpit. Masa tu dah pukul 12 tengah malam. Tiba-tiba terdengar bunyi kaki binatang pijak daun-daun kering. Serentak dengan tu, mereka bertiga toleh ke belakang. Dari cahaya lilin yang sama-sama tu, mereka nampak seekor kucing hitam tengah jilat-jilat bulunya. Tak semena-mena Tajuddin menjerit. TJ terkejut bila tengok tangan kanan Tajuddin berdarah. Tajuddin kena cakar kucing, kata Maniam. Tanpa buang masa, TJ terus koyak hujung baju dia. Dengan cebesin kain tu, TJ kesat darah dekat tangan Tajuddin. Belum pun selesai kesat darah tu, terdengar bunyi tapak kaki orang berlari yang jaraknya tak begitu jauh dari pokok tempat mereka duduk tu. Bau bunga tanjung makin menjadi-jadi. Lolongan anjing bersahut-sahutan. Suara cengkerik kian hebat. Mereka terus duduk rapat-rapat dekat perdu pokok dan menanti orang yang berlari dalam gelap tu menghampiri mereka. Bunyi tapak kaki tu terus hilang, diganti pula dengan bunyi orang gali tanah kubur dan bunyi orang koyakkan kain. Kucing hitam, kata Maniam. Seekor kucing hitam tercegat depan mereka sambil jilat daun-daun kering depannya. Matanya memancarkan cahaya yang merah. Tajuddin segera berlindung belakang Maniam. Dari cahaya lilin tu, TJ nampak kucing tu melengkungkan badannya sama mengiau garang. Mereka bertiga terpaku dan tak tahu nak buat apa bila tengok kucing hitam tu kembangkan bulunya sambil jelirkan lidahnya yang panjang. Ekornya ditegakkan. Kucing tu agak besar dari kucing biasa. Bentuk mukanya amat menyeramkan dan biji matanya agak besar. Kucing tu mengiau garang dan terus menerkam ke arah Maniam dengan pantas. Maniam tak sempat elak dan terkena cakaran kucing hitam tu dekat pipi dia. Dalam keadaan tak tentu arah tu, kucing tersebut terus serang Maniam lagi. Tapi kali ni Maniam sempat elak dan lepaskan satu tumbukan ke arah kucing tu hingga terpelanting. Darah dari muka Maniam terus menitis atas daun-daun kering. Cepat-cepat Maniam keluarkan sapu tangan dan terus kesat darah dekat wajahnya. Kucing hitam tu bertambah garang. Ia mengiau ganas sambil buka mulut ke arah TJ. Giginya yang putih tajam kelihatan kemerah-merahan dilekati darah. Kucing tu perlihatkan rasa marahnya dengan mencakar-cakar tanah dan kayu yang ada depannya. Tiba-tiba kucing tu terus terang tangan Tajuddin untuk kali kedua. Tajuddin terus menjerit dan berusaha lepaskan diri. Usaha Tajuddin tu tak berjaya. Kucing hitam tu terus gigit sambil cakar tangan Tajuddin. TJ terus cari kayu dan pukul badan kucing hitam tu dengan sekuat hati hingga ia berhenti gigit tangan Tajuddin. Kali ni kucing hitam tu serang TJ pula. Peha TJ jadi sasaran. Sedaya upaya TJ elak dari serangan tu. Setiap kali TJ hayungkan kayu ke arah kucing tu, dia dapat elak dan serang dari arah belakang, kanan dan kiri. Akhirnya TJ keletihan dan terhoyong-hayang. Ketika itulah kucing tu terus cakar peha TJ hingga berdarah. TJ terus menjerit dan cekik leher kucing hitam tu sekuat hati. Kedua-dua belah tangan TJ terus dicakar hingga berdarah. Tapi TJ tak lepaskan leher kucing tu hingga akhirnya kucing tu berhenti menggigit dan cakar tangan TJ. Sebaik saja leher kucing tu TJ lepaskan, dia terus jatuh ke tanah dan kucing hitam tu terus gaib entah ke mana. Maniam dan Tajuddin segera sandarkan TJ ke pedu pokok. Kemudian Tajuddin buka baju TJ lalu ikat ke peha TJ yang luka tu. Mereka buat keputusan untuk pulang ke balai polis. Tiba-tiba mereka terdengar suara Datuk TJ dari tengah sungai. Perasaan mereka bertiga bertambah lega. Maniam dan Tajuddin terus suluh ke kiri kanan, bimbang kalau kucing hitam yang gaib tadi muncul semula. Kemudian mereka suluh ke arah sungai. Kelihatan Datuk TJ berenang ke tepi sambil tarik sesuatu. TJ terus kumpulkan daun-daun kering dan kayu. Kemudian dia terus bakar, menjadikan kawasan sekitar tebing tu terang benderang. Mereka bertiga terus turun ke tebing sungai. "Tolong pangku mayat ni," kata Datuk TJ. Maniam dan Tajuddin terus sambut mayat Saudun dan baringkan atas daun-daun kering. Datuk TJ tukar pakaian yang basah dengan pakaian kering. Kemudian
Tajuddin dengan Maniam minta izin ke balai polis dulu sebab nak laporkan pada sarjan dan minta jeep untuk bawa mayat ni ke hospital. Sebelum mereka pergi, Datuk TJ lekapkan daun hijau segar ke badan Tajuddin dan Maniam yang luka akibat digigit dan dicakar kucing hitam tadi untuk tahan bisa. Gigi dan kuku kucing cukup bisa. Mayat Saadun terbaring atas daun kering. Biji matanya terbeliak dan mulutnya separuh terbuka. Dari kedua belah telinganya meleleh air. TJ tak berani renung mayat Saadun lama-lama. Bila dia renung, biji matanya bergerak-gerak ke sana ke sini ikut setiap gerak-geri TJ. TJ terus ceritakan pada Datuk dia apa yang mereka alami masa Datuk dia menyelam tadi. Datuk TJ hanya tersenyum. Tiba-tiba, suasana yang agak tenang malam tu diganggu oleh suara kucing yang cukup keras. Ada bunyi tapak kaki orang melintas depan TJ, tapi orangnya tak kelihatan. TJ mula rasa takut. Datuk dia tetap tenang, tak terkesan dengan kejadian-kejadian yang agak luar biasa tu. Tak semena-mena, seekor kucing hitam muncul dekat unggun api. Kucing tu menyapu-nyapu mukanya dengan kaki depan. Renungannya lembut ke arah Datuk TJ, macam minta simpati. Bentuk tubuhnya agak kecil sikit dari kucing hitam yang cakar Tajuddin, Maniam dan TJ tadi. Kucing hitam yang baru muncul ni kelihatan manja sambil menjilat-jilat tubuh badannya. Beberapa kali Datuk TJ halau kucing hitam tu suruh balik pada tuannya, tapi kucing hitam tu tak berganjak. Bila Datuk TJ keraskan sikit suaranya, kucing hitam tu terus mengiau dan terkam ke arah Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ membongkok lalu ambil sekepal tanah dan dilemparkan ke arah kucing hitam tu. Terdengar bunyi jeritan kucing hitam yang amat kuat, macam menahan kesakitan sebab ekornya tersepit. Kucing hitam tu dengan serta-merta gaib. Datuk TJ terus bersihkan kawasan sekeliling tempat mayat Saadun. Malam tu juga mayat Saadun dibawa ke Hospital Batu Gajah dan esoknya dikebumikan di kampung halamannya. Menurut doktor, Saadun mati akibat salah satu urat di saluran pernafasannya putus macam dikerat dengan benda tajam. Saadun bukan mati kerana lemas. 2 minggu setelah pengebumian Saadun, Datuk TJ jumpa sarjan, Maniam dan Tajuddin untuk ucapkan terima kasih. Tajuddin dan Maniam mengadu pada Datuk TJ. Mereka kerap diganggu kucing hitam pada setiap malam. Menurut Tajuddin, tepat pukul 12 malam, mereka sekeluarga terdengar bunyi cakaran di dinding rumah hingga ke subuh. Hingga kan mereka sekeluarga tak dapat tidur. Bila dicari, kucing tu tak ada pula. Sebelum kejadian tu, Tajuddin pernah terserempak dengan kucing hitam ganjil di kaki tangga rumah waktu maghrib. Kucing tu menyapu-nyapu muka je dengan ekor. Tajuddin pukul dengan pelepah kelapa. Sejak itulah mereka sekeluarga terus diganggu. Maniam pula cerita, bila dia kerja malam, dia selalu diekori oleh kucing hitam dari jarak yang agak dekat. Kalau tak berhati-hati, kucing hitam tu akan terkam ke arahnya sambil perlihatkan lidah dan taringnya yang tajam. Setiap kali dia balik naik basikal, kucing tu akan kejar dia. Pernah Maniam nak bunuh kucing tu, tapi kucing tu macam tahu niat Maniam tu dan akan jauhkan diri dari Maniam. Datuk TJ termenung panjang dengar cerita aneh dari 2 anggota polis tu. Datuk TJ bertanya pada Maniam, pernah tak kamu terjaga waktu malam dan tengok kucing hitam ada dekat kamu? Pernah. Apa yang dibuatnya? Kucing tu jilat ibu jari kaki sebelah kanan. Lepas tu apa yang kamu buat? Saya cuba bangun tapi tak boleh. Seluruh kaki kanan saya terasa lemah. Bila kucing tu hilang, rasa lemah terus hilang. Pelik. Sabar, 2 hari lagi aku jumpa kamu berdua. Kalau dalam tempoh 2 hari kucing hitam tu mengganas lagi, kamu berdua cari aku. TJ segera tulis alamat rumah Datuk dia pada sekeping kertas dan serahkan pada Tajuddin. Datuk TJ bersuara, rahsiakan alamat rumah aku. Kalau pesan ni kamu langgar, aku tak dapat bantu kamu berdua. Tajuddin dan Maniam segera bangun. Muka mereka nampak pucat. Kedua-duanya segera dapatkan Datuk TJ. Macam ada sesuatu yang ikut mereka. Badan mereka berdua menggeletar. Kami dengar suara kucing, kata Tajuddin. TJ segera pergi ke longkang. Renung kiri, renung kanan, tak ada kucing pun dekat situ. TJ bersuara, tak ada kucing pun? Kalau tak ada kucing, macam mana boleh ada suara kucing? Mungkin perasaan kamu berdua kot. Saya dengar dan yakin itu suara kucing hitam. Tiba-tiba, seekor kucing hitam muncul depan mereka. Okey, sampai sini untuk siri 73. Kita berjumpa lagi di siri 74. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.